Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita boleh mula ke Ustaz? Boleh, insya-Allah. Silakan. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi Yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman dalam kuliah 2 hari ini dengan kitab biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran, sahabat-sahabat jannah yang telah bersedia di Google Meet. Terima kasih kepada grup Gubernur Iman, tim pengurusan Gubernur Iman yang dipimpin oleh pengurusi Puan Rosniati binti Mansur dan staf pengurusan Gubernur Iman. Jadi bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sholihin, syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita, serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Terima kasih pada Puan Amira. Seterusnya Puan Ros selaku pengerusi Gubernur Iman. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, para bapa kalau ada yang mengikuti kita pada pagi ini, dan anak-anak yang mungkin bersyuti mengikuti pengajian kita pada pagi ini, mudah-mudahan insya-Allah dengan duduknya kita dalam majlis ilmu ini, mudah-mudahan Allah kira sebagai ibadah, dan insya-Allah dengan ibadah tersebut akan memberatkan derajat iman kita dan seterusnya. Bila kita bicara tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan menjadi kunci untuk kita layak beroleh syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam yang akan menyelamatkan kita nanti daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Terima kasih. Insya-Allah kita sambung kembali pengajian kita melalui buku biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza buku dengan kitab, Ustaz. Kalau saya memang menamakan buku ni dengan buku lah. Dia bukan kitab. Kalau kitab tu pada saya satu martabat yang tinggi lah. Kalau macam hadis 40 Imam An-Nawawi kita panggil kitab. Kalau apa nama Fiqhus Sirah Syaikhna Ramadan Al-Buti itu kita panggil kitab. Tapi buku yang saya tulis ataupun buku yang saya himpunkan, saya tak panggil kitab, saya panggil buku. Sebab tak layak duduk sebagai kitab. Sekadar untuk kita mengenang melalui pembacaan, kan. Mudah-mudahan dia juga memberi manfaat walaupun tak setanding kitab-kitab para ulama yang terdahulu menulis tentang baginda sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kurang sebenarnya. Walaupun 368 buku surat ni, tapi banyak lagi fakta-fakta, info-info yang sepatutnya ada dalam buku ni tak ada. Sebab itu tak layak untuk panggil sebagai kitab. Kitab. Bahasa Arab
buku kan kitab kan. Bahasa Arab buku kan kitab kan. Tapi tak saya mengistilahkan kitab itu adalah tulisan para ulama yang muktabar, tapi buku ni tulisan manusia macam saya lah, yang tak tinggi mana ilmunya sebenarnya. Okey, insyaAllah jom kita berhenti pada muka surat 58 ayat lepas. Okay. Kita dah bincang tentang seorang lelaki yang membawa ajaran penyembahan berhala, namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai, dia adalah pemimpin Bani Khuza'ah, yang bertanya pada minggu lepas, kenapa Ustaz, kenapa dia maksudnya bawa ajaran yang baru. Kita tahu Bani Khuza'ah ni adalah Bani yang memerangi kaum Jurhum, penduduk asal Mekah lah. Jadi mereka akan meninggalkan suatu legasi ataupun meninggalkan suatu sejarah kepada satu tempat yang dikuasainya. Kalau pemerintah Islam, kalau kita pergi ke Mesir, walaupun ialah Mesir ni negara Islam, bila dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin membina masjid, kemudian bila dikuasai oleh dulu Fatimiyah, juga dibina masjid. Kemudian dulu dikuasai oleh kerajaan Turki, jadi juga ada masjid. Jadi dia akan bina masjid yang banyak sebagai peninggalan nanti untuk generasi akan datang bahawa ni masjid ni seni binanya sama dengan Turki. Bermaksud Mesir pernah diperintah oleh Turki dahulu macam tu. Dia sebut sebab itu masjid. Tapi Amr bin Luhai ni dia membawa patung berhala dan mengubah terus penyembahan orang-orang Mekah ini daripada dulunya kebanyakan beragama Hanif, bertukar ataupun kita panggil murtad lah, keluar daripada agama Nabi Ibrahim AS, agama Hanif, kepada penyembahan berhala. Itulah puncanya. Okay. Kemudian Nabi SAW adalah manusia yang tidak pernah menghadapkan wajahnya ke berhala dan tidak pernah menyembah berhala daripada kecil. Sebab itu kalau kita lihat, masuk akalkah soalan ni yang saya lontarkan, orang yang bakal membawa ajaran ilahi yang paling sempurna tetapi tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS dan terjerumus ke dalam kesyirikan penyembahan berhala. Logiknya, jika Muhammad SAW pernah menyembah berhala, tentu ketika beliau menyeru kepada ketika baginda SAW menyeru kepada kaum Quraisy dan bangsa Arab untuk meninggalkan berhala, mereka akan ingatkan bahawa baginda SAW sendiri pernah menyembah berhala. Dalam satu riwayat disebutkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, adakah engkau pernah menyembah berhala?" Baginda menjawab, "Sama sekali tidak." Okay. "Apakah engkau pernah meminum khamar, iaitu arak?" Baginda SAW menjawab sekali lagi, okay, "Sama sekali tidak pernah." Dengan turunnya firman ilahi kepadanya dan turunnya perintah untuk mengajak kaumnya kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa, Nabi Muhammad SAW menyampaikan misi mulia dan agung ini kepada sanak saudaranya terlebih dahulu dan orang yang paling rapat dengan baginda SAW, iaitu isterinya Khadijah binti Khuwailid. Kita lihat bagaimana kisah penurunan wahyu pertama Nabi SAW dilantik jadi rasul. Ketika itu Nabi turun berlari. Kita pun dah bincang kan kenapa dinamakan Gua Hira, apa maksud Hira? Apa maksud Hira? Boleh share dekat ruangan komen apa maksud Hira yang kita bincang lepas. Okey. Hira maksudnya adalah juhdun. Dia susah, payah. Sebab bukit ni bukit yang susah untuk kita daki. Sekarang ni ada tangga-tangga lah. Kita bagi infak kepada orang-orang Pakistan yang duduk di kaki-kaki Jabal Nur tu. Dia kata sedekah, infak, dia akan bina tangga. Dia akan bina tangga dengan simen. Kita berilah infak kita. Kalau tak ada tangga tu, rasanya susah kita nak daki. Dan itulah hakikatnya, gunung itu dinamakan Jabal Hira asalnya. Tetapi bila Nabi SAW menerima wahyu pertama,
Di situlah bermulanya cahaya. Cahaya apa? Cahaya Islam. Jadi ditukar nama daripada Jabal Hira yang terletaknya Gua Hira di atasnya kepada Jabal Nur, iaitu Jabal Bukit Cahaya, cahaya Islam. Cahaya Islam. Islam tersebar daripada bukit ini. Islam tersebar daripada bukit ini. Bila Nabi SAW turun, orang pertama yang membantu Nabi SAW adalah isterinya Khadijah. Nabi kata zamiluni selimutkan aku sebab Nabi demam, Nabi ketakutan melihat Jibril alaihissalam, Nabi ketakutan. Okey, dan beratnya wahyu yang Nabi dapat. Malaikat Jibril alaihissalam dia tidak berpisah dengan Nabi SAW. Tak berpisah selama disebut dalam riwayat 20 hari 20 malam tak berpisah. Tak berpisah, tak tinggalkan Nabi SAW dengan Allahumma iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq sampai ayat yang kelima tu. Okey, tak berpisah situ. Malaikat Jibril ada dalam rumah Nabi SAW. Ada dalam rumah Nabi SAW. Disebut dalam satu kitab. Saya lupa kitabnya, tapi yang syairkan pada saya adalah kalau tengok pada musyarah depan sekali, ada disemak oleh buku ni adalah oleh Ustazah Mazna Daud dan Profesor Madya Dr. Engku Ahmad Zaki Engku Alwiani. Kan? Ada penyemak buku ni. Okey. Jadi bila dia kongsikan kepada saya, dulu Ustazah Mazna bin Daud ni kalau dia Radio Hakim ada satu slot khas dia. Nama dia adalah Teladan Anbiya. Teladan Anbiya. Lama dah. Saya tahun 2012, tahun 2013. Dia bicara tentang sirah Nabi SAW, tapi uniknya kita jarang dengar cerita tu. Jarang dengar cerita tu. Disebut bahawa bila Nabi SAW masih melihat lagi Jibril dalam rumah Nabi SAW, ketika itu Nabi minta diselimutkan. Nabi takut. Kan? Lalu Khadijah, isteri Nabi SAW yang bijaksana, kemudian dia kata, wahai suamiku, dia kata, baring atas peha kananku, baring sini. Lepas tu dia tanya, wahai suamiku, masih kau lihat lagi tak orang itu? Dia panggil orang itu, masih kau lihat lagi tak orang itu? Nabi SAW kata, ya, aku masih lihat lagi orang itu. Lalu kata Khadijah, okey, sekarang ni pindah ke peha sebelah kiri pula, baring di atas peha sebelah kiri pula. Bila baginda SAW meletakkan kepala baginda SAW di atas peha Khadijah, peha kiri Khadijah, Khadijah bertanya, wahai suamiku, masih kau lihat lagi tak orang tu? Lalu kata Nabi SAW, ya, masih aku lihat lagi. Lalu kata Khadijah, kamu baring di antara dua pehaku. Baring di antara dua peha, baring di tengah-tengah lah. Okay. Dan Nabi SAW ketika itu ditanya lagi oleh Khadijah, wahai suamiku, masih kau lihat lagi tak orang itu? Dia kata, masih lihat. Dan kemudian Allahumma salli ala Muhammad, bila Khadijah dia menanggalkan hijabnya ataupun ketika itu menanggalkan tudungnya lah dalam rumah. Okey. Dan dia bertanya kepada Nabi SAW, wahai suamiku, dia kata, masih kau lihat lagi tak orang itu? Dia kata, ya, kali ni baru aku tak lihat, dia kata. Kali ni baru aku tak lihat. Lalu kata Khadijah, wahai suamiku, ketahuilah, orang yang datang kepada kamu itu adalah malaikat, bukannya syaitan, bukannya iblis. Kalaulah iblis ataupun syaitan, sewaktu aku membuka auratku ataupun menanggalkan hijabku, nescaya dia masih ada di situ lagi. Itu malaikat akan malu melihat aurat orang lain. Malaikat akan malu melihat orang lain. Ketahuilah bahawa yang datang kepada kamu itu adalah malaikat. Okay. Dalam keadaan demam-demam tu, Khadijah cadangkan, jom kita pergi jumpa pakcik. Jumpa pakcik kita. Jadi Khadijah membawa Nabi SAW bertemu pakciknya, diriwayat kata sepupunya, yang sudah tua, yang penuh dengan penyakit, dah uzur sangat dah, namanya Waraqah bin Naufal. Okay. Bila Waraqah bin Naufal bertanya pada Nabi SAW dan suruh kepada Nabi SAW menceritakan apa yang dia lalui, dia kata, apa yang kamu lalui ini sama sebagaimana yang dilalui oleh Nabi Isa AS. Jadi Waraqah bin Naufal ni adalah dia ketika itu beragama Nasrani yang berpegang kepada kitab Injil yang sebenar. Dia adalah orang yang pakar tentang kitab Injil, orang yang pakar tentang kitab Injil.
Jadi Waraqah bin Nawfal kata, wahai anak saudaraku, dia kata, ketahuilah apa yang kamu lalui ini sama sebagaimana yang dilalui oleh Nabi Isa AS, dan aku pasti engkaulah yang dijanjikan oleh Allah yang sebagaimana disebut dalam kitab Injil yang Allah nukilkan dalam surah As-Saff ayat 6. As-Saff ayat 6 yang disebut tentang Allahumma salli ala Muhammad, yang disebut ayat, kalau kita boleh rujuk dekat muka surat tu, ada ayat tu. Surat surat 13. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan inilah juga yang termaktub dalam kitab Injil. Maksudnya ketika mana Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, dia kata, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah yang diutus kepada kamu untuk membenarkan apa yang ada pada tangan kamu, iaitu Taurat daripada Nabi Musa AS. Okay. Dan mubasyiran, dan aku ni pembawa berita gembira, birasulin, dengan seorang Rasul, ya'ti min ba'di, yang akan datang selepasku, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, iaitu Muhammad. Dan dicirikan pula, falamma ja'ahum bil bayinat, bila Muhammad ni datang kepada kamu dengan keterangan Al-Quran, wahyu, kemudian mukjizat, qalu hadza sihrun mubin. Kamu semua akan berkata ini adalah, ataupun ketika itu mereka semua akan berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi Waraqah bin Nawfal sangat tahu tentang janji Allah bahawa akan lahir seorang Nabi daripada tanah Hijaz ataupun bumi Mekah. Bumi Mekah. Jadi bila Waraqah bin Nawfal temui ciri-ciri yang ada pada baginda SAW, lalu dia berkata, wahai Muhammad, kamu satu hari nanti akan dihalau daripada bumi Mekah ini oleh kaum kamu. Dan kata Waraqah bin Nawfal, kalaulah aku masih hidup ketika itu, ingin sangat aku membantumu wahai Muhammad, tapi hampir mustahil untuk aku hidup ketika itu dengan keadaan aku yang sudah uzur, dengan banyak penyakit ni. Aku rasa aku tak dapat membantu kamu, tapi kalau aku hidup pada zaman itu wahai Muhammad, aku akan sedia untuk membantu kamu. Bila Nabi dapat maklumat ataupun Nabi dapat motivasi daripada Waraqah bin Nawfal, pakcik Khadijah, tenanglah sedikit hati Nabi. Tapi dalam perjalanan balik, Nabi SAW berkata kepada Khadijah, wahai isteriku, kalau benarlah apa yang dikatakan oleh pakcikmu itu tadi, bermula hari ini, saat ini sudah tidak ada rehat, sudah ada waktu rehat untuk suamimu, tidak ada waktu rehat untuk suamimu. Betul. Sejak daripada itu, Nabi diperintahkan untuk berdakwah kepada kaum keluarga. Kemudian bila sampailah Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, dakwah secara sembunyi ni ataupun secara senyap-senyap ni selama 3 tahun. Selepas tu 3 tahun barulah Nabi diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, dan bermulalah daripada Nabi berdakwah secara senyap-senyap itu, sudah tidak ada kerehatan bagi Nabi SAW sampailah Nabi wafat. Sampailah Nabi wafat selama 23 tahun. 23 tahun. Itu disebut tentang tu. Kemudian Ali bin Abi Talib yang hidup dalam bimbingan dan asuhan baginda SAW. Maksudnya selain daripada Khadijah, adalah Sayyidina Ali. Cuma disebut dalam kitab Hayatus Sahabah, kitab yang ni, Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat Nabi SAW, disebut, ada hadis menyebutkan bahawa ataupun ada asar, ada ni disebutkan bahawa Allahumma salli azmat, Sayyidina Ali ni dia minta tangguh, dia tak terus masuk Islam ketika itu, tapi dia kata, aku risau kalau ayahku dapat tahu. Jadi kalau aku bagi aku tempoh dululah Rasulullah. Jadi okey, Allahumma salli azmat, bila Allahumma salli, bila esoknya barulah Sayyidina Ali datang menyatakan keislamannya kepada
baginda SAW. Tapi dia kata tolong jangan beritahu ayah dia. Takut dia apa-apakan. Okay. Jadi akhirnya orang pertama kanak-kanak yang beriman kepada Nabi SAW adalah Sayyidina Ali. Kalau tak silap riwayat ketika itu umurnya baru dalam 7 tahun tak silap 7 tahun 8 tahun. Okey. Okey. Allahumma salli alaihi. Okey. Ajakan dan seruan Nabi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat. Jadi proses dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun hingga akhirnya Allah menurunkan ayat yang berisi perintah untuk dilakukan secara terbuka. Risalah ini kepada umat dengan berdirinya Nabi SAW di atas bukit, iaitu Bukit Safa. Baginda bertanya kepada kaumnya. Sebelum tu baginda berserulah, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai kaum Quraisy, wahai ahli Mekah, berkumpul kamu di hadapanku. Jadi semua berkumpul lah, termasuklah pakcik Nabi SAW yang namanya Abu Lahab, kan, dan ahli keluarga terdekat baginda SAW. Baginda SAW berkata kepada kaumnya, wahai kaum Quraisy, bagaimana jika aku katakan di belakang bukit ini? Ada riwayat kata Bukit Safa tu lah. Dulu Bukit Safa tinggi. Sekarang ni dah diratakan dah tak tinggi dah. Kalau kita lihat dulu bagaimana kisah Siti Hajar yang berlari daripada puncak Bukit Safa sampai ke puncak Bukit Marwah untuk mencari air untuk anaknya Nabi Allah Ismail. Okay, dulu tinggi. Sekarang ni dah diratakan lah. Okay. Kata Nabi SAW, bagaimana kalau aku katakan di belakang bukit ini Bukit Safa. Dalam riwayat lain dia kata di belakang bukit Jabal Kubais. Jabal Kubais tu adalah istana raja sekarang ni lah. Istana raja sekarang. Sekejap, saya terlupa nak sharekan apa nama daripada buku biografi. Sekejap Okay, Okey. Okey, yang bawah ni. Okey, yang di atas ni kan. Okey, insya-Allah. Okey. Jabal Kubais yang tempat istana sekarang lah, tempat istana. Okey. Di belakang bukit ini. Dia kata bagaimana kalau aku katakan di belakang bukit ini sama ada Bukit Safa ataupun Bukit Jabal Kubais. Ada pasukan musuh yang datang menyerang. Apakah kamu semua mempercayai kata-kataku? Mereka menjawab, ya wahai Muhammad. Sebab engkau adalah orang yang paling jujur. Kau tidak pernah berbohong. Lalu Rasulullah SAW berkata lagi, jika demikian ketahuilah bahawa aku membawa risalah dan ajaran daripada Tuhan untuk kalian semua. Jadi ada riwayat kata menyebutkan bahawa wahai kaum Quraisy, kalau begitu dia kata ketahuilah bahawa aku adalah Nabi Allah, utusan Allah untuk menyelamatkan kamu daripada api neraka. Okey. Bila perkara ini dinyatakan oleh Nabi SAW, bermulalah penentangan. Okey. Dakwah dakwah kepada secara terbuka seiring dengan sambutan hati orang-orang yang bersih kepada ajaran ini. Sikap penentangan dan pemusuhan kaum kafir terhadap kaum yang dibawa oleh ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW ini juga semakin meningkat. Inilah asbabun nuzul kepada surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tab. Sebab bila Nabi SAW berseru je, wahai kaum Quraisy, ketahuilah bahawa aku adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah. Ketika itu berteriaklah pakcik Nabi yang dulu bila lahirnya baginda SAW, orang yang paling gembira, sehingga kan kegembiraan tu tak dapat dibendung, gembira sangat. Gembira sangat. Okay. Allahumma salli ala Muhammad, gembira sangat sehingga kan dia memerdekakan hambanya, namanya Thuwaibah. Bila Suhaibah bawa berita gembira, dia kata, wahai tuan, tuan dapat anak saudara lelaki. Oh, dia kata, iya ke? Oh Allah, dia kata seronoknya sehingga dia
memerdekakan, wahai Thaibah, aku merdekakan kau daripada perhambaan. Sekarang kau pergi susukan Muhammad. Susukan anak saudaraku tu. Susukan anak saudaraku tu. Okey, tu dia sebut tentang tu. Allahumma salli alaihi. Tapi bila Nabi SAW berdakwah dan Nabi kata bahawa aku adalah Rasulullah yang diutus untuk menyelamatkan kamu daripada api neraka, ketika itu keluar daripada mulut orang yang pertama kali mendengar berita kelahiran Nabi SAW adalah orang yang paling gembira, bertukar 360 darjah. Dia terus mengatakan bahawa tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, alihadha jama'tana, adakah untuk itu sahaja kamu kumpulkan kami? Ketika itu Allah membalas ucapan Abu Lahab dengan tabbat siyada abi lahabin wa tab. Sebab itu kalau kita mengaji, kita memang sebut wa tab, dia asyadul kubra ataupun qalqala akbar, untuk menunjukkan bahawa secelaka-celakanya. Kalau kita ngaji tabbat siyada abi lahabin wa tab, macam tu je kan. Dia tak ada intonasi yang tabbat yada abi lahabin wa tab. Tu kena macam tu. Sebab memang Allah pun tempelak Abu Lahab dengan sekeras-kerasnya, sebab dia menemplak Nabi SAW. Dia kata celaka engkau Muhammad, kan? Dan Allah balas itu dengan tabbat yada abi lahabin wa tab. Apa maksud yada abi lahabin? Tangan Abu Lahab ni, apa kebaikan pun Allah takkan terima. Apa kebaikan pun Allah takkan terima. Okey, takkan terima. Okay. Ketika tu saya teringat ada seorang dia profesor lah. Dia profesor di Canada, tak lupa nama universiti Canada. Dia dibiayai oleh gereja untuk mengkaji tentang kelemahan Al-Quran. Kelemahan Al-Quran. Dia bayar dengan bayaran yang besar lah untuk kaji kelemahan Al-Quran. Keluarkan semua kelemahan-kelemahan Al-Quran. Lama dia kaji Al-Quran. Akhirnya dia terberhenti pada surah Al-Masad. Sikit lagi nak habis kan. Sampai surah Al-Masad tak sempat habis lagi. Dia hanya beberapa surah lagi nak habis. Dia kaji sampailah surah Al-Masad. Dia menyatakan masuk Islam, ataupun dia terus ucap syahadah. Dia masuk Islam. Sebab dia kata, dia kaji kenapalah bila Allah berfirman, maksudnya tabbat siyada abi lahab wa tab, maksudnya Abu Lahab ni tak akan masuk Islam. Ini janji Allah, Abu Lahab ni memang akan masuk api neraka, kan? Kenapalah dia kata Abu Lahab ni tak ambil peluang. Dia kata istilahnya bodohnya, ruginya Abu Lahab ni. Kalaulah dia nyatakan sekali, wahai Muhammad, aku beriman kepada Allah, Tuhan sembahan kamu, dan aku beriman bahawa engkau adalah Nabi Allah. Ketika itu Al-Quran yang turun kepada baginda Rasulullah SAW semua terbatal. Semua rosak, semua habis. Sebab tabbat siada terutamanya, kalaulah Abu Lahab ketika itu beriman, olok-olok pun tak apa, main-main pun tak apa, bukan betul-betul dia nak beriman, bukan ikhlas pun, tapi dia berpura-pura je dia beriman kepada Nabi SAW, terus terbatal Al-Quran ni. Sedangkan Al-Quran cerita tabbat yada abi lahab wa tab. Dia takkan masuk Islam, dia takkan diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau dia masuk, macam mana pula ayat Quran kata Abu Lahab ni kan? Tapi kata Dr. Gary Miller ni, dia kata, kenapalah dia kata Abu Lahab ni tak ambil peluang ni untuk terus membatalkan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kemudian dia kata 10 tahun tempoh lamanya barulah dia meninggal sejak Nabi diutus jadi Rasul tu. Dalam peristiwa ni 10 tahun tempoh. Kenapa dalam 10 tahun tak ada satu hari pun dia cakap bahawa aku beriman kepada kamu wahai Muhammad? Kalau ada batal Al-Quran yang ada pada tangan Muhammad tu kan, tapi 10 tahun. Akhirnya dia kata Al-Quran ini bukan karangan Muhammad, Al-Quran ini bukan tulisan manusia, Al-Quran ini adalah kalam Allah, kalam Tuhan yang sebenar, kalam Tuhan yang sebenar. Jadi pada surah Al-Masad ni dia berhenti dan dia nyatakan masuk Islam. Kita kecewa lah semua kan, sebab dah bayar gaji allowance yang besar-besar untuk cari kelemahan Islam, akhirnya dia tak mampu. Yang berlaku adalah dia masuk Islam. Yang berlaku akhirnya dia masuk Islam. Itulah. Ni surah tabbat siyada abi lahab wa tab kan. Okey, ketika itu. Okey, seterusnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
jadi bila Abu Lahab hina Nabi SAW, ingat berhenti habis kat situ je. Rupanya tak. Sebab itu disebut dalam surah Al-Masad tu, panjang esoknya Nabi Muhammad SAW pergi ke pasar. Tiba-tiba ada orang yang mengejar seseorang di pasar itu, dan ada orang yang melempar batu kepada orang yang dikejar tu, sehingga berdarah betis baginda SAW. Dan orang di pasar tu semua dah tahu dah. Dia kata yang mengejar itu adalah pakciknya Abu Lahab, yang dikejar itulah adalah anak saudaranya Muhammad. Setiap hari lah. Bukan sekadar itu, makcik dia, isteri kepada Abu Lahab, Urwah namanya, ataupun Allah SWT, Ummu Jamil. Ummu Jamil. Ummu Jamil. Kalau Ummu Jamil sekarang ni mak kecantikan, diva lah, diva. Diva his. Dia bukan sekadar dia bantu pula suami dia untuk kan, wamra'atuhu hammalatal khatab. Dan isteri Abu Lahab ni dia bawa, istilah bawa kayu api lah, ataupun dia batu api. Dia melaga-lagakan, ataupun dia kempen untuk memburuk-burukkan Muhammad, Khattab. Lalu dia pernah Allah SWT istiharkan di tengah halayak ramai, dia ada satu kalung emas, loket emas. Lepas tu dia ambil rantai dia, kalung dia ni, dia kata, aku infakkan kalung emas aku ini, kalung belian aku ini untuk kempen membenci Muhammad. Kemudian Allah balaskan dalam tu, fi jidha hablum min masad. Nanti di akhirat Allah akan ganti kalung emas yang pernah diinfakkan untuk kempen benci Muhammad tu dengan tali yang diperbuat daripada sabut. Maksudnya apa? Penghinaan kepada kalau kita ikut makcik Nabi lah kan. Isteri kepada pakcik Nabi. Isteri kepada pakcik Nabi kan. Jadi Allah akan gantikan dengan tali sabut, bermaksud nanti Ummu Jamil ni baru saja dibawa untuk masuk dalam neraka, dia tak sempat masuk di humban dalam neraka lagi. Baru kat depan pintu neraka dah terbakar badan dia. Sebab pada lehernya ada tali sabut yang mudah untuk disambat oleh api. Ada tali sabut yang mudah disambat oleh api. Jadi belum masuk neraka, api neraka dah sambar dia dulu, sebab pada lehernya tu ada tali sabut. Itu sampai tahap itu penghinaan, ataupun Allah murka dan Allah hina Abu Lahab, dan juga isterinya Ummu Jamil. Iaitu kedua-duanya adalah pakcik dan makcik Nabi SAW. Bagaimana kita lihat boleh berubah daripada orang yang sayang Nabi SAW. Ada riwayat katakan bahawa sewaktu Nabi lahir tu, Abu Lahab ni menyembelih 100 ekor kambing sebab gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, anak saudaranya. Tapi bila ketika mana dia menyatakan dakwah untuk menyeru kepada agama Islam, Abu Lahab ketika itu, Allahumma salli azmat, Abu Lahab ketika itu dia menawarkan 100 ekor unta. Tadi 100 ekor kambing kan. Ini 100 ekor unta untuk menangkap Muhammad hidup ataupun mati. Hidup ataupun mati. Sampai macam tu bencinya pakcik yang asalnya sayang sangat dengan Muhammad. Hanya kerana baginda SAW membawa ajaran Islam, ajaran agama fitrah ini kepada penduduk-penduduk Quraisy Mekah dan juga Allahumma salli kaum keluarganya, baginda ditentang habis-habisan. Jadi bermula daripada itu orang Islam ni disiksa. Kalau kita lihat bawah sekali tu, okey. Tu. Jadi Bilal bin Rabah bekas hamba Umayyah bin Khalaf. Juga Yasir juga Sumayyah isterinya dan anaknya Ammar adalah contoh daripada kaum muslimin yang lemah menjadi mangsa penyiksaan. Bahkan Sumayyah dan Yasir gugur syahid setelah melalui penyiksaan kaum kafir Quraisy yang tidak pernah mengenal erti kemanusiaan, sementara Ammar terpaksa mengeluarkan kata-kata syirik daripada mulutnya meskipun hatinya tetap berpegang teguh pada keimanan dan dilepaskan
Bila dia lepaskan, dia terus berlari bertemu Nabi SAW. Dia kata, bagaimana keimananku? Lalu kata Nabi SAW yang berkata hanya bibirmu tetapi hatimu tetap dengan Islam, jadi kamu tidak terkeluar daripada agama Islam. Okey. Jadi gangguan kaum Quraisy tidak hanya ditujukan kepada kaum muslimin tetapi kepada pemimpin dan nabi pembawa risalah, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Gangguan itu sedikit terhalang dengan sikap Abu Talib yang bermati-matian membela Muhammad SAW dan ajarannya. Bagaimanapun Abu Talib adalah orang yang sangat dihormati oleh kaum Quraisy di Mekah sebab dia adalah pewaris daripada ayahnya Abdul Muttalib. Jadi Abu Talib adalah pemimpin tertinggi selepas daripada atuknya Abdul Muttalib. Okey. Berkali-kali para pembesar Quraisy mendatangi Abu Talib agar menghentikan kerja dakwah Muhammad yang mencela berhala dan mengajak masyarakat kepada Tuhan yang Esa. Walaupun demikian, Abu Talib tetap teguh dengan pendiriannya untuk membela Muhammad dan ajarannya. Sikap Abu Talib ini telah menyemarakkan kemarahan para pembesar Quraisy. Lantas lantas memutuskan untuk memboikot Bani Hashim dan pengikut ajaran Islam. Ini kisah tentang tu. Allahumma salli alaihi ini Masjid Nabawi. Di bawah kubah inilah terletak baginda jasad baginda Rasulullah disemadikan. Okey, selesai. Cuma apa yang kita nak bincang tentang Allahumma salli alaihi apa yang kita bicara tadi itu adalah bermulalah penentangan orang-orang kafir Quraisy terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk memboikot Bani Hashim dan para pengikut Islam ni selama 3 tahun. Selama 3 tahun boikot ekonomi. Bermaksud orang Islam ada duit pun tak boleh beli barang dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy pun tak boleh jual barang dengan Allahumma salli Bani Hashim. Dengan Bani Hashim dan orang-orang Islam. Ketika itu Nabi SAW memindahkan, Nabi ajak semua keluar, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib keluar daripada bumi Mekah dan tinggal di suatu perkampungan di pinggir Mekah, sehingga kan kampung itu digelarkan sebagai perkampungan Abdul Muttalib. Perkampungan Abdul Muttalib, ada kampung. Semua orang Islam yang tak boleh membeli belah di Mekah, ada duit pun tak boleh nak beli. Dan ketika itu yang membiayai kehidupan selama 3 tahun sepanjang proses pemboikotan ekonomi itu adalah harta daripada isteri Nabi SAW yang namanya Khadijah. Itulah jasa Khadijah kepada Nabi SAW. Sebab itulah bila di hari kewafatan Khadijah kan, Nabi letakkan kepala Khadijah di atas ribanya kan, kemudian dia lihat Khadijah ni sewaktu bermula kahwin dengan Nabi SAW kan, badannya berisi sebab dia orang kaya, makanannya mewah kan. Tapi sejak dia berkahwin dengan Nabi SAW, hartanya lah yang banyak digunakan untuk membantu Islam, sehingga kan waktu dia baring di atas pangkuan baginda SAW, Nabi lihat yang membaluti tulangnya adalah kulit saja tanpa daging, kurus kering Khadijah. Begitu menitik air mata Nabi di atas pipi Khadijah. Lalu Khadijah kata, wahai Rasulullah, dia kata, wahai suamiku, dia kata, selepas daripada kematian aku ini, kalau tulang belulang aku ini boleh dijual, juallah ya Rasulullah. Juallah wahai suamiku untuk bantu biaya menyebarkan agama Islam. Lalu dia kata, kalau tak laku wahai suamiku, dia kata, kamu asahlah biar dia tajam, jadikanlah senjata untuk mempertahankan Islam, insyaAllah. Dan itu pengorbanan Khadijah. Sebab itu bila Nabi SAW ada isteri Aisyah, ada isteri Saudah, Nabi sering memuji Khadijah. Nabi sering memuji Khadijah. Dalam riwayat kita tahulah Aisyah ni kan dia dalam proses dia belum sampai tahap kematangan yang sebenar lagi. Kadang-kadang Aisyah ni dia cemburu. Cemburu tu normal lah kan, kalau tak cemburu tak normal lah. Okay, Aisyah tu cemburu, kemudian
dia sehinggakan disebut dalam riwayat bahawa Aisyah ni sampai tahap dia macam lupa nak mengurus diri dia sebab cemburu kepada Khadijah. Lalu dia kata, kenapa perempuan itu juga yang kau sebut wahai Rasulullah? Kan kami ada isteri kamu. Lalu kata Nabi SAW, kamu berbeza dengan Khadijah. Khadijah, dia bersama dengan aku ketika aku susah dan senang. Kamu semua, dia kata, wahai isteriku, kamu bersama dengan aku ketika aku sudah senang. Ketika aku sudah senang. Sebab itu pengorbanan Khadijah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menarik untuk kita bincang. Okey, insya-Allah. Bagaimana pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah surat perjanjian ataupun surat pengisytiharan pemboikotan ekonomi terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib dimakan oleh anak-anak yang digantung di kelambu Kaabah tu, di kelambu Kaabah dimakan oleh anak-anak. Bila perjanjian tu dah hancur, barulah ketika itu terbatalnya perjanjian dan barulah boleh balik beli belah. Itu kisah pemboikotan ekonomi dulu. Bagaimana keperitan yang dihadapi oleh Nabi SAW, kan, keperitan juga yang dihadapi oleh Allahumma salli oleh para sahabat baginda SAW yang ketika itu telah memeluk agama Islam, dan bermulalah penentangan. Kalau kita lihat Bilal bin Rabah, bagaimana dia disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf. Okey. Dia letakkan batu besar di atas dadanya, kemudian Allahumma salli dibaringkan di atas pada pasir yang panas, kan, sehinggakan Abu Bakar yang membebaskan Allahumma salli membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Bayarannya kalau kita nak nilai sekarang ni adalah RM85,000 yang dibayar oleh Abu Bakar untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Sebab itu sewaktu Nabi wafat, Bilal bin Rabah dah tak nak jadi muazzin lagi dah. Dia tak nak azan lagi sebab dia tak mampu untuk ungkapkan kalimah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak mampu dia. Sebab bila dia sebut je tu, dia akan menangis mau-maunya sehingga dia jatuh terduduk sebab sedih dengan kewafatan Nabi SAW. Sebab itu di waktu pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Bilal bin Rabah dia tak duduk di Mekah. Dia berhijrah ke Syam. Dan ketika itulah Sayyidina Umar lantik jadi gubernur di Syam sebab alang-alang berada di Syam, lantik jadi gubernur di Syam. Dia sebenarnya bila Nabi wafat, dia nak terus keluar daripada bumi Mekah, tak sanggup nak duduk di bumi Mekah tanpa ada Nabi SAW. Tapi oleh kerana dilihat Abu Bakar As-Siddiq, orang yang memang banyak berjasa dengan baginda SAW, okay, yang ketika itu istilahnya kita mungkin bahasa tak sesuai, tapi terkontang-kanting seorang diri yang dalam kesedihan, dia dah menggantikan baginda SAW untuk mentadbir Madinah, menyatukan kembali orang-orang Ansar dan Muhajirin yang bertelagah tadi dari sudut pemilihan siapa nak jadi khalifah selepas Nabi SAW, kan. Kemudian mendapat tentangan pula daripada Yahudi Madinah, bagaimana nak mempertahankan Islam, bagaimana pasukan perang yang telah diutus baginda SAW. Jadi dalam keadaan tu sebenarnya Bilal bin Rabah dia nak keluar dah daripada kota Madinah bila Nabi dikebumikan pada tengah malam, kan. Hari esoknya Bilal bin Rabah nak keluar dah daripada bumi, nak tinggalkan bumi Madinah, tinggalkan bumi Madinah. Tapi dilihat Abu Bakar yang dalam keadaan bersedih, terkontang-kanting seorang diri untuk menguruskan pentadbiran Madinah, dia menangguhkan hasrat dia untuk keluar daripada bumi Madinah. Dia bantu Abu Bakar sampailah Abu Bakar wafat. Tempoh pemerintah Abu Bakar adalah 2 tahun. 2 tahun. Kemudian Allahumma salli alaihi wasallam, bila Abu Bakar wafat, barulah dia berhijrah. Barulah dia berhijrah. Sewaktu di bawah pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pernah meminta dia untuk azan. Wahai Bilal, kata dia, lama dan kau tak azan. Azan lah Bilal. Dia kata, aku tak nak azan. Lepas daripada wafat Nabi wafat, aku tak nak azan lagi. Bilal, azan lah Bilal, kan. Sehingga macam keras lah suaranya. Bilal, azan lah Bilal, kan.
Dan ketika itu kata Bilal kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dia kata, sewaktu engkau bebaskan dulu aku daripada perhambaan, kerana engkau ke kerana Allah? Dia tanya. Kalau kerana engkau, wahai Abu Bakar, ya, aku ni akan azan. Sebab aku ini adalah hamba milik engkau. Tapi kalau kerana Allah, aku takkan azan lagi. Ya, aku takkan azan lagi. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq, aku bebaskan kau dulu kerana Allah. Sebab itu Abu Bakar akur akhirnya bila Bilal bin Rabah maksudnya tak nak azan lagi. Tak nak azan lagi. Itu pun di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, Umar ni rindu sangat dengan Bilal lah. Mana Bilal ni? Lamanya tak jumpa Bilal. Sahabat yang Nabi sayang, sahabat yang Nabi kata tapak kakinya Nabi dengar dalam syurga Allah, kan? Rindu dengan Bilal. Lalu dia hantar, utuslah surat kepada Bilal bin Rabah, wahai Bilal bin Rabah, aku menjemput kau untuk balik ke Madinah. Ketika tu Bilal tak nak balik. Bilal tak nak balik. Dia tak sanggup bila sampai ke Madinah, dia akan menangis, dia akan mengenangkan kehidupan bersama baginda Rasulullah, kan? Dan ketika itulah malam itu dia bermimpi. Nabi SAW datang dalam mimpinya. Wahai Bilal, dia kata, Nabi SAW sebut dalam mimpi, wahai Bilal, kau tak rindu aku ke? Kata Nabi SAW. Kau tak rindu aku ke, wahai Bilal? Lamanya kau tak ziarah aku kat Madinah. Lamanya kau tak ziarah aku kat Madinah. Bangun pagi, menangis Bilal semau-maunya. Dan dia berkemas dan akhirnya dia datang ke Madinah. Sebab Nabi SAW datang dalam mimpinya, Nabi kata, Bilal, kau tak rindu aku ke? Kau tak rindu aku ke? Dia kata, kenapa lama sangat kau tak datang Madinah, kan? Kenapa lama sangat kau tak datang menziarah aku? Dan ketika itulah Bilal bin Rabah mengemas dan terus bergegas ke Madinah. Sampai di Madinah, Sayyidina Umar kata, wahai Bilal, kami dah lama tak dengar azan kau. Boleh tak tolong azan? Kami semua rindu dengan azan kau. Okay. Lalu dia kata, aku takkan azan. Selepas Nabi wafat, aku takkan azan. Dia kata. Sampailah datang Hasan dan Hussein ketika itu, jumpa Bilal. Pakcik tolonglah azan pakcik. Kami rindu azan pakcik. Ketika itu Bilal datang peluk Hasan dan Hussein. Dia kata, kalau bukan kerana engkau orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, aku takkan azan sampai bila-bila. Kan? Dan ketika itulah Bilal naik di tempat ni. Dan ketika itu Bilal azan. Bilal azan sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jatuh terus dia rebah badan dia dan menangis mau-maunya bila sebut kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, menangis dia. Dan ketika itu kata Anas bin Malik radhiyallahu an, bumi Madinah ni seolah-olah banjir dengan air mata. Tidak ada tangisan yang memenuhi kota Madinah melainkan hari itu. Semua keluar daripada rumah dengan semangat bahawa Nabi hidup balik, Nabi hidup balik. Dengan semangat macam tu. Nabi Muhammad hidup balik. Jom kita berdoa. Sampai di masjid, dilihat hanya Bilal tapi tak ada kelibat ataupun jasad baginda Rasulullah. Nangis seluruh penduduk Madinah ketika itu dan kata Anas bin Malik, bumi Madinah banjir dengan air mata sahabat-sahabat baginda Rasulullah. Lepas itu kalau kita lihat di Baqi', perkuburan Baqi', hanya ada 10,000 orang sahabat Nabi SAW saja yang dikebumikan di Baqi'. Sedangkan Nabi SAW ramai. Kalau kita lihat dalam peperangan sehingga sampai ratusan ribu orang. Sampai ratusan ribu orang yang berikut Nabi SAW berperang. Sewaktu pembukaan kota Mekah pun ramai yang mengikuti Nabi SAW. Tetapi kenapa 10,000 orang sahaja di perkuburan Baqi'? Sebab setelah Nabi SAW wafat, semua tak sanggup duduk Madinah. Semua tak sanggup duduk di Madinah. Itulah yang berlaku di awal-awal Islam itu, bagaimana kisah Bilal bin Rabah yang diseksa oleh tuan dia Umayyah bin Khalaf. Kemudian bagaimana orang yang syahid pertama dalam Islam, Yasir dan Sumayyah isterinya, itu ayah dan ibu kepada Ammar bin Yasir. Dan ketika itulah bagaimana pakcik Nabi SAW Abu Talib yang mempertahankan Nabi SAW tapi akhirnya tidak dapat tidak mengucapkan syahadah di hadapan Nabi SAW, kan?
Ini yang membawa kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda SAW, bila Nabi sangat sedih kewafatan pakcik yang jaganya daripada umur 10 tahun sampailah umur 25 tahun sampailah umur 25 tahun. Okey, Allahumma salli asma'. Kemudian bila sampai umur 25 tahun dia berkahwin dengan Khadijah, barulah dia tak tinggal bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam kan. Dan Allahumma salli ala sayyidina, kalau kita lihat bagaimana ketika itu Nabi sedih. Nabi sedih sebab pakcik yang memelihara Nabi SAW tidak mengucapkan syahadah di hadapan baginda SAW, meninggal dalam keadaan tidak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allahumma salli ala balik daripada pengkebumian pakciknya Abu Talib kan, isterinya pula Khadijah yang disayangi meninggal dunia, dan Nabi ketika itu sangat kecewa ataupun sangat sedih sehingga kan Allahumma salli ala Allah pujuk Nabi dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah pujuk Nabi, bawa naik ke Sidratul Muntaha, melihat kebesaran Allah sebagai pujukkan Allah kepada Nabi SAW untuk menguatkan keimanan dan untuk macam meredakan kesedihan baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Saya rasa cukup sekadar tu. Kalau ada soalan silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kisahnya Tuan kepada Bilal bin Rabah yang menyeksa Bilal itu kan dia tunjuk mati dalam peperangan Badar. Nabi SAW ni dia banyak peperangan yang diikuti oleh baginda SAW. Banyak peperangan yang diikuti oleh baginda SAW. Okay. Tetapi Allahumma salli asma'. Saya tutup sekejap. Okay. Banyak peperangan. Tapi Nabi SAW tak pernah membunuh orang. Tak pernah membunuh musuh. Yang Nabi lakukan adalah sekadar Nabi mencederakannya. Contohnya mungkin Nabi tetap putus tangannya ataupun Nabi potong kakinya kan. Itu je Nabi cederakan supaya mereka ni bila cedera yang parah macam tu, jadi terbataslah pergerakan dia, jadi dia tak boleh memusuhi Islam, tak boleh. Itu je yang Nabi paling kuat pun. Tapi ada seorang sahaja yang Nabi bunuh dalam peperangan. Inilah orangnya. Umayyah bin Khalaf inilah orang yang Nabi bunuh dalam peperangan. Nabi bunuh dalam peperangan. Itulah sebut tentang tu. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Ada lagi soalan ke? Kalau tak ada insyaAllah kita tutup. Kalau tak ada kita tutup kuliah ya Ustaz. Boleh insyaAllah. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Semoga kita dapat mengambil ibrah dan moga rasa cinta dan kasih kita makin bertambah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita hendaklah menjadikan perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai petunjuk dan ikutan dalam kehidupan kita, kerana baginda adalah insan yang selayaknya kita contohi dan teladani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi mudah-mudahan kita mendapat manfaat, mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita setiap hari, istiqamah dengan majlis ilmu. Terima kasih. Selepas ini pada pukul 5.15 petang kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin dengan Tahsin Al-Quran. Jadi dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan suratul As. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.